Geografi 3, Bab 1.4, Langkah membina graf bar mudah, graf garisan mudah, dan graf gabungan. Baiklah kelas, sekarang cikgu akan tunjukkan pada kamu langkah-langkah membina jadual. Okey, pertama sekali, apa yang kena ada pada jadual? Pertama, mestilah ada tajuk, data dan maklumat, nanti lepas ni kita isi. Lepas tu, yang ketiga ialah sumber. Okey, macam mana kita menstructurekan data dalam bentuk jadual? Okey, yang pertama itu jadual kekerapan. Okey, apa itu jadual kekerapan ni? Okey, kita lihat pada data yang diberi. Contohnya dari segi pekerjaan, jenis pekerjaan. Okey, kita mencari pekerjaan yang pertama apa? Guru. Kita tengok ada berapa orang yang bekerja sebagai guru. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi bilangan yang bekerja sebagai guru ialah 5 orang. Kita macam mana nak tulis kekerapan ni? Pertama kita kena 1, 2, 3, 4. Garis yang kelima kita kena silang. Jadi ada berapa orang? 5 orang. Lepas tu cikgu minta kamu cari lagi. Dia sebagai polis. Polis ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 orang. Saya tulis kat sini 1, 2, 3. 3. Ini ialah jadual kekerapan. Jadual mudah pula kamu terus tulis. Guru ada berapa tadi? Guru ada 5 dan polis ada 3. Okey, mudah saja. Baiklah semua, sekarang cikgu akan tunjukkan kepada kamu langkah-langkah membina graf bar mudah. Okey, yang pertama sekali kamu kena baca soalan betul-betul. Contohnya di sini 1A. Jadual 1 berkaitan jumlah ekspor minyak sawit dari tahun 2010 hingga tahun 2014 di negara X. Okey. Itu cikgu ada bagi tahu kamu tips kan macam mana nak membezakan graf bar mudah dan graf garisan mudah. Okey, untuk graf bar mudah ia berkaitan dengan data yang berbeza lah, jenis-jenis data yang berbeza. Manakala graf garisan pula dia lebih kepada satu jenis saja yang menunjukkan kepada perubahan. Tapi untuk soalan ni ada trik sedikit lah. Contoh soalan yang cikgu tunjukkan ni dia ada trik. Contoh di sini dia ada satu saja data, iaitu tahun. Tapi dekat soalan, berdasarkan jadual 1, lukiskan graf bar mudah untuk menunjukkan jumlah ekspor minyak sawit antara tahun 2010 hingga tahun 2014 di negara X. Jadi di sini kamu jangan keliru lah. Cikgu, dia data dia tahun tapi dia minta graf bar mudah. Macam mana tu? Okey. Di sini kamu kena hati-hatilah. Sebabnya dia minta graf bar mudah. Jadi apa yang kamu perlu buat ialah perbezaan yang kita lihat ialah tahun dia lah 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Kita tidak melihat kepada perubahan atau peningkatan atau penurunan dari segi ekspor lah, tapi kita melihat kepada perbezaan 2010 dengan 2011. Perbezaan dia berapa? Okey, 2012 hingga 2013. Lepas tu 2010 dengan 2014 perbezaan. Contohnya 2010 5 juta kan, 2014 25 juta. Jadi sama saja konsep dia, iaitu melihat kepada perbezaan dari segi tahun. Baiklah semua, sekarang kita akan memindahkan data dan maklumat dari dalam jadual ni kepada bentuk graf. Okey,
Langkah pertama yang kamu kena buat ialah lukis paksi mendatar dan paksi menegak. Contohnya di sini cikgu dah buat. Okey. Tips yang pertama, sebelum kamu lukis paksi tersebut, kamu kena tinggalkan 2 ruang kosong di bawah ni dan 1 ruang kosong di tepi ni. Satu kotak besar ni lah. Itu cikgu sebut 1 dan 2 kotak besar. Okey. Untuk apa? Untuk memudahkan kamu menulis skala dan label kamu nantilah, supaya graf kamu lebih cantik. Tak adanya kamu nanti kalau lukis dari tepi ni, lepas tu label kamu dekat luar. Cikgu tak nak. Okey, next. Apa kamu perlu buat? Okey. Paksi mendata ni, ia melibatkan kepada perbezaan komponen atau jenis-jenis data kamu. Jadi di sini kita nak lihat kepada perbezaan dari segi tahun. So, paksi mendata ni mewakili perbezaan tahun, dan paksi menegak ni dia melibatkan kepada bilangan atau kuantiti komponen kamu lah, jenis-jenis data kamu. So di sini kita tulis export RM juta dalam kurungan RM juta, unit juta. Okey, seterusnya skala tadi berapa? Skala dia 1 cm mewakili 5 juta kan. So kotak kecil ni ia merupakan 1 cm. So 1 cm 5 juta. 2 cm berapa? 2 kotak ni 10 juta, dan seterusnya 15 juta, 20 juta dan 25 juta. Sebab data yang tertinggi pada tahun 2014 ialah 25 juta. Okey, next ialah kamu kena lukis bar lah. Kalau bar ni, ketinggian bar ni dia mewakili kepada kuantiti ekspor lah. Contoh sini ekspor. So 5 juta. Okey, kamu lukis. 10 juta. Okey, lukis. 15 juta. Bukan. 20 juta. Lukis. Setelah ni ni special sikit. Pada tahun 2012. Okey, pada tahun 2012 ni kamu tengok kan 1 cm tadi mewakili 5 juta. So kotak kecil ni, satu kotak kecil ni mewakili 1 juta kan. Sebab 1 cm dia ada 5 kotak kecil. So untuk sampai kepada 1 cm 5 juta tadi, satu kotak kecil ni ialah 1 juta. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 juta. So 2012 berapa? 12 juta. So 1, 2 juta. So 12 juta. Sini 12 juta. Okey, kenapa graf cikgu tak tulis petunjuk dia dekat bawah ni? Contoh di sini 2010, 2011. Kan biasa kamu tengok dekat graf yang kamu pernah buat sebelum ni, kamu lukis label dia dekat bawah ni kan. Sebab dalam geografi, ciri-ciri graf kena ada petunjuk. Kamu buka balik buku teks, apa ciri-ciri graf? Ciri-ciri graf bermudah kena ada petunjuk. So petunjuk dia, okey, kamu kalau ada pensel warna, kamu warnakanlah. Contoh di sini biru 2010, biru 2010, kamu warnakan biru. Merah 2011, okey, warnakan merah 2011. Contohnya lagi, kalau kamu pergi exam, kamu tak bawa pensel warna, jadi kamu lorekkan. So 2010 lorekkan dia apa? Macam ni. Dan 2011 kamu lorekkan macam ni. So 2011 jadi kamu dapat petunjuk sudah, supaya penyemak nanti dapat membezakanlah bar kamu ni mewakili apa. Next, kita tulis tajuk. Tajuk kena berada di tengah-tengah graf kamu.
Contoh tajuk dia panjang, cikgu turun ke bawah nih. Contoh jumlah ekspor minyak sawit dari tahun 2010 hingga tahun 2014 di negara X. Dari macam mana cikgu dapat tajuk nih? So, macam tips yang first cikgu bagi tahu tadi, selepas keyword lah. Contoh keyword di sini ialah berkaitan. Oke, berkaitan. Lepas tu cikgu ambil dari jumlah ekspor minyak sawit dari tahun 2010 hingga 2014 di negara X. Oke. X. Oke, cantik. Dan oke. Terakhir ialah jarak bar kamu. Bar pertama mestilah berjarak daripada paksi menegak kamu. Contoh di sini jarak dia ialah satu kotak kecil kan. So, next bar dia kenalah sama jarak dia. Satu kotak kecil. Oke, special case. Contohnya data yang diberikan kepada kamu, contoh di sini 2010 sampai 2014 je kan. Macam mana pula kalau dia tulis sampai 2025? So banyaklah data kita kan. Bila berlaku macam tu, kamu kena rapatkanlah bar kamu. Contoh 2014 kamu kena tulis lukis di sini. Dan 2012 lukis di sini. So bar kamu rapat supaya tak terlebih lah dekat paksi mendatar kamu. Oke, setakat ni harap kamu faham. Dan cikgu nak Isnin ni kamu hantar graf kamu yang latihan cikgu beri, sebab cikgu nak nilai kamu sama ada kamu faham atau tidak. Jangan meniru.